harta perkara yang sangat besar. Menjadi kewajipan kerajaan untuk memastikan sebarang tindak tanduk seharian pemerintah mesti menjaga harta yang menjadi milik peribadi rakyat atau harta negara yang menjadi amanah kerajaan untuk menjaganya. Dalam menjaga harta yang diberi amanah untuk pemerintah menjaganya, ada dua konsep yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita perhatikan setiap masa. Yang pertama, jangan boros. Yang kedua, jangan berbelanja di luar daripada kemampuan. Dan saya lihat perkara inilah yang masih lagi pihak kerajaan pada hari ini cuai dan melaksanakannya. Persoalan boros, perkara yang dibincang panjang, yang disebut juga dalam laporan audit negara. Defisit dalam pembangunan negara juga disebut belasan tahun. Kalau ia perkara hanya melibatkan setahun atau dua, tidak menjadi masalah. Tetapi bila berpanjangan sampai berbelas tahun, maka ini perkara yang sangat besar. Adakah menjadi dasar kepada kerajaan pada hari ini? Sedangkan Al-Quran mengajar kepada kita dalam dua ayat. Pertama kata Allah, wal liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Hendaklah berbelanja orang yang berkelapangan berdasarkan kelapangannya. Wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka berbelanjalah berdasarkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran kerajaan berbelanja dalam keadaan tidak ada duit, berbelanja di luar daripada kemampuan, kesannya ialah akhirnya kerajaan cuba menangani kes yang seumpama ini dengan mengenakan GST kepada rakyat. Maka bagi saya, GST yang bahkan dilaksanakan pada April 2019 nanti adalah satu usaha untuk kerajaan menangani permasalahan kewangan yang puncanya adalah kerajaan sendiri yang bersifat boros dan juga berbelanja secara tidak berhemah. Maka tidak wajar bagi kerajaan untuk menangani kes yang seumpama ini, menjadikan rakyat sebagai bahan menanggung bebanannya. Maka perkara inilah, berdasarkan inilah kita menyatakan bahawa GST yang bakal dikenakan kepada rakyat sepatutnya ditarik balik dan difikirkan cara yang wajar untuk kita menangani permasalahan kewangan negara pada hari ini. Isu GST, cukai yang dikenakan kepada rakyat, kita perlu mengambil perhatian tentang konsep dan dasar Islam dalam percukaian. Pertama sekali, percukaian dalam Islam tidak bersifat sebagai dasar yang tetap. Dia bersifat dasar yang diambil bila mana kerajaan memerlukan, kewangan negara memerlukan, maka dikala itulah cukai dikenakan kepada rakyat. Tetapi hari ini kita melihat bagaimana kerajaan terlalu bergantung kepada cukai hingga sampai 55% daripada hasil negara datang daripada cukai. Kemudian 30% daripada Petronas dan bakinya hasil-hasil pelbagai. Kerajaan perlu merancang dan memikirkan satu cara, bagaimanakah untuk tempoh tertentu nanti kita berjaya untuk menjadikan hasil yang pelbagai itu lebih besar daripada hasil cukai. Kerana cukai yang diambil daripada rakyat itu sepatutnya tidak menjadi dasar tetap, hanya bersifat sementara menangani permasalahan kewangan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana cukai perlu diambil dari rakyat, Islam menekankan satu perkara lagi namanya keadilan, iaitu cukai tidak patut dikenakan kepada seluruh rakyat tanpa mengira kaya atau miskin. GST bersifat pukat tunda yang kena pada semua orang, baik dia kaya maupun dia miskin. Sedangkan kaedah percukaian Islam ialah khudh min aghniyaihim wa tu'ta fuqara'ahum. Ambil daripada orang-orang kaya di kalangan kamu dan diberikan kepada orang miskin kalangan kamu. Ini konsep yang perlu kita terapkan dalam kita bincangkan tentang GST ataupun percukaian dalam Islam. Sila. Ya, atas sebelum. Okay. Terima kasih Yang Betul. Wabi Kuala Nerus ada menyebutkan tentang keadilan dalam pengambilan dan pembagian cukai. Jadi sedarkah Kuala Nerus bahawa pembagian ataupun pelaksanaan GST ini telah pun mengambil kira bahawa kenaan-kenaan charge cukai tersebut hanya kepada orang-orang yang mampu. Sebagai contoh, bagi pekedai-pekedai yang mempunyai hasil jualannya ratusan ribu ringgit, 500 ribu ringgit, baru dikenakan GST. Dan begitu juga bagi orang yang membeli makanan-makanan hanya di kedai-kedai atau premis-premis makanan-makanan yang mewah saja dikenakan GST.
Tapi bagi keperluan asasi, ya sebagaimana yang kita ketahui, itu tak dikenakan GST. Jadi saya harap Kuala Nerus tidak menyelewengkan fakta ini dan sebaliknya mengkaji dengan lebih teliti tentang apa yang terkandung di dalam GST itu. Terima kasih. Terima kasih YB Tasik Gulugu. Saya rasa isu GST semua orang maklum bahawa bila mana GST dikenakan, tak kira siapa, walaupun kita kata hanya melibatkan barang keperluan saja, tapi barang-barang yang akan dibeli oleh orang-orang miskin melibatkan pelbagai barang, semuanya akan dikenakan GST. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep keadilan dalam Islam ialah cukai yang dikenakan tidak boleh melebihi daripada peratusan yang wajib dalam Islam, iaitu 2.5%. Zakat dalam Islam paling banyak, paling minimal adalah, paling maksimal ialah 2.5%. Tapi percukaian yang dikenakan pada hari ini ialah sampai peringkat 6%. Itu permulaannya. Maka kerajaan kalau memang berhasrat juga nak mengenakan GST, walaupun saya tidak setuju dengan yang bantah, tapi sekurang-kurang perlu berpegang pada kaedah tak lebih daripada 2.5%. Itu dua isu kita ambil. Satu isu dasar, kedua isu persen. Kita lihat pada hari ini banyak alasan yang diberikan oleh kerajaan. Bila bincang tentang GST, buat alasan bahawa sistem GST lebih efisien untuk mengutip cukai daripada rakyat. Persoalan kita hari ini ialah bagaimanakah dasar kerajaan? Kalau kerajaan meletakkan negara ini dasarnya adalah darul jibayah, negara cukai, maka KPI kejayaannya adalah pada banyak mana dapat diikuti. Itu kalau kita letakkan negara jibayah, negara cukai. Tapi Islam meletakkan bahawa negara mesti bersifat darul hidayah wa darul khairat, negeri yang nak beri hidayah, nak beri kebajikan semaksimal boleh kepada rakyat dan mengecilkan semaksimal yang boleh yang patut diambil daripada rakyat. Adakah kerajaan hari ini berfikir untuk mengambil seminimal dari rakyat atau nak mengambil semaksimal? Jawapannya adalah nak mengambil semaksimal. Yang diberikan masih dipertikaikan lagi adakah maksimal atau bersifat minimal. Itu konsep keadilan dalam Islam. Betul, adil ini bukan hanya sama rata. Adil mesti diberikan dengan maksud kena pada tempatnya. Saya yakin kalau kerajaan pergi lebih jauh, laluan banyak sangat laluan, satu je sekali laluan. Terima kasih Kuala Nerus. Saya tertarik juga dengan apa yang Kuala Nerus cuba jelaskan. Tapi saya tengok perkara ni tak dipraktikkan pula di Pulau Pinang. Dan saya tak tahu di Selangor. Kerana di Pulau Pinang kita dikenakan saya rasa kita fokus. Saya tak suka pergi pada isu yang air kita dikenakan begitu tinggi. Jadi dia tak ada keadilan dan agak menekan juga di situ. Jadi kalau boleh biarlah benda ni tidak double standard, maknanya kita minta saya bercakap di rakyat, saya bukan bercakap di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Sila kita fokus pada isu. Bukan masalah Dewan Negeri. Sekarang peluang saya untuk bercakap sebagai Dewan Negeri Pulau Pinang kepada kerajaan. Itu juga isu rakyat Malaysia juga. Terima kasih. Pertama, kita kembali pada konsep dan dasar tadi. Dasar sebagai darul hidayah, bukan sebagai darul jibayah. Kalau konsep ini kita laksanakan, insya-Allah kita akan berjaya menjadikan negara kita negara yang terbaik, insya-Allah. Ada satu keadaan menarik yang perlu kita perhatikan, apa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, bila kita bincang tentang cukai yang banyak tak dibayar, banyak orang lari cukai, ada kepat lari cukai, begitu juga dengan cukai yang masuk, cukai duti yang mungkin ada berlaku penyeludupan sebagainya. Kaedah Islam dalam menangani keseumpama ini ialah dengan mengurangkan nilai cukai, bukan dengan menaikkan nilai cukai. Maknanya kalau kita ambil hari ini korporat-korporat yang kena bayar cukai sekian banyak, menyebabkan ada yang cuba lari dari cukai, cara menurunkan kadar cukai itu sebenarnya dia akan menggalakkan mereka memberi semaksimal, bukan hanya pada yang wajib, bahkan juga pada yang sunat. Kaedah diambil ialah kaedah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasiru wala tu'asiru, bagi mudah jangan bagi payah, basyiru wala tunafiru, bagi semangat kegembiraan dan jangan bagi mereka liar. Kemudian wa tata'awa wala takhtalifa, kamu kena buat yang sunat, yang bersifat tatawu'an sukarela. Konsep Islam begini. Pertama, berikan dia yang minimal yang wajib.
2.5% minimal yang wajib. Bila seseorang merasakan dia hanya perlu bayar jumlah yang sikit, dia akan sempurnakan yang sikit itu dan akan ditambah dengan yang sunat. Sebab itulah berlaku zaman Nabi SAW. Sebagai contoh, Abdul Rahman bin Auf yang disebut dalam kitab-kitab sirah, seorang yang sangat kaya. Tidak ada seorang penduduk Madinah yang tidak berkongsi harta dengan Abdul Rahman bin Auf. Bagaimana maksudnya? Maksudnya begini, kata perawi yang menghurai cerita Abdul Rahman bin Auf, 1/3 daripada penduduk Madinah ini yukriduhum, diberi pinjam duit oleh Abdul Rahman bin Auf, 1/3. Dan 1/3 lagi pula yaqdi anhum duyunahum, dia Abdul Rahman membayar hutang yang terpaksa yang ditanggung oleh rakyat di negeri Madinah. Yang ketiga, Abdul Rahman bin Auf memberi pada mereka dalam bentuk sedekah, juga dalam bentuk hadiah. Artinya bahawa seorang kaya ini mampu menggunakan harta dengan cara yang terbaik untuk kebaikan ummah, maka kerajaan pada hari ini di samping mengambil yang wajib, mesti fikir bagaimana cara agar orang-orang kaya boleh menyumbang semaksimalnya kepada rakyat negara ini untuk kita menanggung pelbagai bebanan kos kehidupan yang semakin meningkat pada hari ini.